Untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab yang ke-6. Okey, masih lagi di bab yang ke-6 di bawah tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So hari Rabu baru ni kita dah buat revision, okey, ulang kaji 6.1. Hari ini kita akan teruskan dengan 6.2. So 6.2 kamu akan bermain dengan sistem. Okay, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So kamu akan tengok maksud sistem, kamu akan tengok konjektor titik, melorik rantau dan juga last sekali menyelesaikan masalah. Walaupun nampak banyak tapi hakikatnya sikit sahaja. Kalau kamu dah mahir dengan 6.1, insya-Allah 6.2 ni sebagai tambahan sahaja. Okay, 6.2 dimulakan dengan sistem. So apakah yang dimaksudkan dengan sistem? Standard pembelajarannya adalah mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Okay, sistem. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem? Sistem adalah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Dalam 6.1 kamu hanya diberi satu sahaja ketaksamaan linear. Dalam setiap soalan hanya melibatkan satu ketaksamaan linear. So dalam 6.2 kamu akan bermain dengan dua ataupun lebih ketaksamaan linear. Okay? Mungkin dalam 2 atau 3 lah kebiasaannya, 2 atau 3, jarang-jarang sekali 4 ketaksamaan linear. Okay, so untuk yang sistem itu saja yang kamu kena tahu apakah maksud sistem. Yang kedua adalah konjektor titik. Konjektor titik kita nak menentukan titik. Okay, menentukan titik itu berada di kawasan berlorik yang mana. Okay, standard pembelajarannya adalah membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Okay, kita nak tengok. So ini adalah soalan yang melibatkan konjektor titik. Yang pertama, kalau kamu tengok simbol kamu ataupun kamu diberi dua ketaksamaan dekat sini, Y lebih besar dan sama dengan X dan Y lebih kecil dan sama dengan negatif X. Kita apa-apa hal apabila melibatkan soalan untuk bab yang ini, kamu kena melukis garis. Yang pertama memang kena lukislah garis-garis lurus sepatutnya. Okay, sebentar. Okay, tak ada masalah Cikgu risau juga, sunyi je. Okay, risau juga cikgu cakap seorang tu tak ada masalah, takut slide tak nampak ke, so kamu senyap je. So harap okey So yang pertama kamu ada garisan Y sama dengan lebih besar dan juga sama dengan X. Yang kedua kamu ada Y lebih kecil dan sama dengan negatif X. Okey, yang pertama kita nak tukar simbol ketaksamaan. Seperti biasa simbol ketaksamaan ni agak mengelirukan kalau kamu nak lukis. So kita akan tukar jadi sama dengan. So kamu boleh tengok sekiranya graf kamu Y sama dengan X, dia adalah graf yang menaik. Y sama dengan X adalah graf yang menaik, dia akan lalu koordinat 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So kalau kamu nak hafal bolehlah. Okay, sebab biasanya untuk garisan condong yang nak dilukis, garisan ni agak popular. Okay, Y sama dengan X ni agak popular diberi. So maknanya kalau kamu dah hafal Y sama dengan X bentuknya condong dan dia akan lalu 1, 1, 2, 2, 3, 3. So kamu dah boleh plot dengan mudah. Yang kedua, kamu ada garisan Y sama dengan negatif X. So kita tukar simbol ketaksamaan menjadi sama dengan dan kita akan dapat garisan yang macam ni. So kalau Y sama dengan X adalah garisan condong menaik daripada sebelah kiri ke kanan dia menaik. So untuk yang Y sama dengan negatif X, dia adalah graf menurun. Okay, graf menurun daripada kiri ke kanan dia menurun dan dia akan lalu dengan koordinat yang sama juga. Cuma kali ni kamu akan ada negatif lah. So negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3. Okay, so kamu boleh nampak dia punya garisan. Senang, cikgu galakkan kamu hafal dua garisan ini supaya kamu senang nak lukis. Tanpa banyak dah nak fikir, tanpa menghabiskan masa yang banyak.
Okay, so dua garisan ni agak popular. Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X. Okay, so kita tariklah daripada atas sampai bawah. So yang ni pun daripada atas sampai bawah. Okay, seterusnya kita nak tengok konjektor titik tadi, berkenaan dengan konjektor titik. Katakanlah diberi kepada kamu 4 titik. Okay, titik yang pertama negatif 1, 3. So X adalah negatif 1. So Y kamu ialah 3. Titik yang kedua iaitu 3, 1. Titik yang ketiga iaitu negatif 1. X negatif 1. Y kamu adalah negatif 2. Dan titik yang keempat negatif 4, negatif 2. Okey, apakah yang kita cuba nak lakukan? Kita nak tengok antara 4 titik ini. Okey, antara 4 titik yang telah diberi, yang mana satu memenuhi syarat ataupun dia berada di dalam rantau yang memuaskan. Dia berada di dalam kawasan yang berlorik sepatutnya. Berdasarkan dua ketaksamaan ni, dia akan ada satu kawasan yang berlorik. So kawasan berlorik tu di mana, macam mana nak tentukan? Kita boleh guna kaedah penentuan titik ataupun konjektor titik. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama tadi kita dah tengok berkenaan dengan titik. Okay, yang kedua kita nak tengok, so koordinat kamu yang pertama negatif 1, 3. Yang kedua 3, 1. Negatif 1, negatif 2. Dan yang keempat negatif 4, 2. So kalau kamu tengok, ini adalah ketaksamaan yang pertama. Ini adalah ketaksamaan yang kedua. So B/P ni bermaksud benar atau palsu ataupun betul palsu. Mana-manalah, lebih selesa pakai benar atau palsu kot. Okay, so ini pun benar atau palsu. So macam mana kita nak tentukan? Okay, kamu tengok Y kamu ialah 3. So Y kamu ialah 3. So kita masukkan saja. Kita nak tengok betul atau tidak hujah ni. Okay, bila kita masukkan titik ataupun koordinat XY ni, kita letak Y kamu 3, X kamu negatif 1. Adakah 3 lebih besar dan sama dengan negatif 1? Boleh katakan benarlah. Sememangnya 3 lebih besar dan sama dengan negatif 1. Okay, so apabila kita masukkan ke dalam yang ketaksamaan yang kedua, Y lebih kecil dan sama dengan negatif X, bermaksud Y kamu ialah 3. So di sini Y kamu ialah 3 dan X kamu kita masukkan negatif 1. So negatif dekat luar ni jangan keliru, negatif ni adalah soalan dan X kamu ni koordinat dia adalah negatif 1. Sebab tu cikgu letakkan kurungan. So negatif darab negatif dia akan jadi positif. So 3 lebih kecil dan sama dengan positif 1. 3 lebih kecil dan sama dengan 1, salah lah. Okay, kalau ikutkan 3 kamu ni kira lebih besar daripada 1. Sebab itulah dia keluar jawapan palsu. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang ditunjukkan dalam jadual ni. So kamu gantikan nilai untuk setiap ketaksamaan. Okay, kamu gantikan macam ni, Y kamu 1, so Y kamu 1, X kamu ialah 3, so 1 lebih besar dan sama dengan 3, pastinya palsu ataupun salah. So Y kamu ialah 1 dan X kamu ialah 3, so X lebih kecil dan sama dengan negatif 3, 1 lebih kecil daripada negatif 3, salah. Okay, so sebab tu jawapan kamu palsu. So apa yang kita nak cuba cari? Kita nak cari jawapan yang benar dan juga benar. Bermaksud bila kamu gantikan koordinat negatif 4, 2 di dalam ketaksamaan, dia jadi benar. Di dalam ketaksamaan yang kedua pun dia jadi benar. So bila kamu ada benar dan benar, bermaksud kawasan yang dilorik sepatutnya berada di kawasan negatif 4, 2. So di manakah kawasan negatif 4, 2? So ini kawasan negatif 4, 2. Bermaksud daripada sini, berdasarkan ketaksamaan yang pertama dan ketaksamaan yang kedua, bila kita tindihkan dia punya kawasan berlorik di antara kawasan berlorik yang sebelah atas, sebab ini simbol lebih besar, dan sebelah bawah, ini simbol lebih kecil. So atas dan bawah ini bila kita lorik, so kita nampak dia bertindih di atas satu kawasan yang sama. So inilah kawasan yang sepatutnya. Okay, dan kita dah sahkan daripada konjektor titik tadi. So macam mana kita dah sahkan? Daripada penggantian nilai X dan juga Y ke dalam kedua-dua ketaksamaan.
Okey, jangan kamu gantikan dalam yang sama dengan ni pula, salah, sebab sama dengan ni kita nak lukis graf sahaja. Okey, tapi bila kita nak tengok nilai, kita gantikan kepada ketaksamaan yang asal. Okey, so sepatutnya kawasan blurry dekat situ. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.